Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang masih support saya, masih menonton video-video saya. Dan terima kasih kepada siapa yang like, siapa yang share dan siapa yang subscribe channel YouTube saya. Moga-moga ianya memberi manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Jadi hari ini saya ada satu lagi cerita untuk memotivasikan kita. Cerita ini bertajuk Manusia dan Laut. InsyaAllah saya rasa ini boleh memberi manfaat dan memberi inspirasi kepada anda semua. Jangan lupa tonton dan subscribe video saya sampai habis. Tonton sampai habis, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ada satu kisah, satu cerita yang mana cerita ni boleh dijadikan sempadan dan juga tauladan kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Baik, ceritanya macam ini. Pada satu ketika dahulu, pada satu ketika dahulu ada satu keluarga ni. Dia orang sangat susah. Dia orang tinggal di kawasan pesisir pantai. Yang mana dia orang punya pendapatan dia orang ataupun sara hidup dia orang bergantung sepenuhnya kepada hasil laut. Keluarga mereka terdiri daripada seorang ayah yang sudah tua, yang sudah tak larat bekerja. Kemudian ada seorang mak, ada dua orang anak lelaki yang dewasa dan ada satu anak kecil, kanak-kanak sekitar 5-6 tahun macam itu. Baik, mereka ni hidup serba sederhana dan cukup-cukup makanlah sebenarnya. Baik, satu hari si anak yang kecil ni pada suatu petang bersama rakan-rakannya di ke pantai dan bermain bersama rakan-rakannya. Selepas selesai bermain dan dia orang nak pulang balik ke rumah, si anak kecil ni dicari slipper dia. Cari tak jumpa. Lalas dalam kepala dia terfikir, ini sasah ni. Sasah slipper dia dilarikan oleh ombak. Arus yang datang lepas tu bawa sekali dengan slipper dia. Budak ni punya frust. Dia pergi kat pantai, dia tulis kat pantai, laut ini pencuri, dia cakap. Sambil dia pekik kepada, dia menghadap ke arah laut, dia pekik, laut ini pencuri, sekuat hati ni. Okey. Selang beberapa lama ada satu berita sedih pula berlaku dalam keluarga ni. Ya Allah, sangat orang kata sangat menimpa lah masalah dalam keluarga ni. Si abang yang sulung, yang kerjanya sebagai nelayan, yang bertanggungjawab untuk menyara keluarga dengan orang kata pergi ke laut untuk mendapatkan hasil laut untuk dibawa pulang ke rumah. Si abang ni diberitakan telah mati lemas. Dia meninggal akibatnya disebabkan oleh lemas di laut ketika dia orang pergi menangkap ikan. Allahu Rabbi, memang kesian lah kan. Bila berita ni diterima oleh si ibu, hati ibu mana yang tak, orang kata tak
sedih dengan berita seperti itu. Kemudian si ibu pergi ke pantai. Si ibu menulis di pantai, laut ini pembunuh. Sambil ibu pekik menghadap ke arah laut, sambil si ibu pekik, laut ini pembunuh, laut ini pembunuh, dengan perasaan kecewa dan sedih. Allahu Rabbi. Kemudian tugas ke laut mencari rezeki digalas oleh anak yang lelaki yang seorang lagi lah. Nak dijadikan cerita, ada satu waktu tu kapal yang dinaiki ataupun bot yang dinaiki oleh si anak kedua ni pun dipukul oleh ombak yang sangat kuat. Jadi disebabkan itu kapal mereka pecah, dan anak tadi, si abang nombor 2 tadi pun lemas. Namun Allah masih memelihara dia, kerana ada beberapa bot nelayan yang lalu sekitar sana yang menyebabkan dia sempat diselamatkan. Kemudian dibawa balik ke pantai. Sesampainya di pantai, si abang ni pergi ke pantai dan dia menulis di pantai tadi, di pasir di pantai itu. Dia tulis apa? Dia tulis, laut ini penuh mara bahaya, katanya. Satu hari pula, ada satu lagi bencana yang berlaku terhadap keluarga mereka. Pada suatu hari, ombak yang sangat besar berserta angin yang sangat kuat melanda pantai, yang menyebabkan rumah yang didiami mereka hampir keseluruhannya musnah. So mereka tak ada tempat untuk berteduh. Si ayah dengan rasa sangat kecewa, dengan rasa sangat sedih, pergi ke pantai dan menulis di pantai, laut ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Sambil menghadap ke laut dan memekik, laut ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Berulang kali dengan nada kecewa, dengan perasaan yang sangat tertekan. Sahabat dimuliakan Allah, sangat berat sebenarnya ujian yang dihadapi oleh keluarga ni. Bertimpa-timpa. Agak-agak kalau kita di tempat dia, apa yang kita akan buat? Sahabat yang dirahmati Allah, ada 3 perkara pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ni. Yang pertama, jangan kita sesekali risaukan cakap-cakap orang, kerana manusia membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeza. 3-4 orang tadi, si ibu, si anak kecil, si abang, si ayah, mereka menulis tentang pantai ataupun menulis tentang laut dengan 3 definisi berbeza. Ada yang kata laut pembunuh, ada yang kata laut pencuri, ada yang kata laut penuh dengan mara bahaya, ada yang kata laut tidak berperi kemanusiaan. Kenapa berbeza-beza? Sedangkan definisi yang mereka buat hanya pada satu benda, iaitu laut. Kenapa mereka berbeza dari segi definisi? Kerana pengalaman mereka berbeza dan pemahaman tentang dunia ataupun laut itu berbeza bagi mereka. Yang kedua, jangan kita simpan perkara-perkara negatif dalam diri. Cuba kita jadi laut. Kalau kita simpan semua perkara-perkara negatif dalam diri, Masya Allah, tak tahu macam mana nak diceritakan. Cuba bayangkan semua manusia yang ada masalah, mungkin termasuk sahabat-sahabat juga, yang ada masalah, lepas tu pergi kat pantai tulis. Banyak benda negatif yang kita tulis di pantai. Kalaulah pantai tadi ataupun laut tadi mengambil semua cerita-cerita negatif dan letak dalam diri, dia tak boleh nak move on. Kita pun macam tu. So sekiranya kita nak
lebih maju, lebih sukses dalam kehidupan, kita kena buangkan perkara-perkara negatif di dalam diri. Buat seperti mana laut, dia datangkan ombak. Apabila orang tulis yang negatif pada pantai, dia datangkan ombak kemudian sapu, datangkan ombak kemudian sapu. Dan yang ketiga, teruskan berbuat baik pada semua orang, dan jangan mengharapkan balasan. Dan laut, kalau dia boleh bercakap, dia akan bagi tahu orang berapa banyak jasa yang aku buat pada manusia. Tapi laut tidak pernah bercakap macam gitu. Kita ambillah pengiktibaran daripada laut itu tadi. Buat baik pada semua orang, dan jangan mengharapkan balasan, dan jangan cerita apa baik yang kita buat. InsyaAllah, moga-moga kehidupan kita ni akan bertambah baik. Belajarlah daripada laut. Semoga kehidupan kita akan lebih terbina. Semoga kehidupan kita akan lebih, orang kata, lebih aman, lebih tenteram, tidak menjadi kusut, dan kita menghadapi kehidupan kita dengan lebih baik dan lebih maju jaya. InsyaAllah, apa-apa pun saya mendoakan semoga sahabat semua baik-baik saja. Semoga sahabat semua sentiasa positif, insya-Allah. Sekiranya apa yang saya ceritakan ini dapat memberi manfaat, ada pengajaran yang baik di dalam cerita saya ini, kongsikan benda ini kepada orang lain. Support saya, insya-Allah anda adalah kekuatan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.